Setelah melihat dan meneliti manifesto Barisan Nasional Sabah yang terdiri daripada 16 perkara yang dilancarkan oleh Datuk Seri Musa Aman, PAS Sabah melihat bahawa sebahagian besar kandungan manifesto tersebut telah dimasukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat Sabah yang dilancarkan oleh kita pada 23 Mac 2013. Hampir kesemua kandungan manifesto tersebut merupakan ciplak daripada manifesto Pakatan Rakyat. Misalnya penyelesaian masalah pendatang tanpa izin. Pakatan Rakyat telah menyarankan hal ini sejak buku Jingga dilancarkan lagi. Pakatan Rakyat melihat ini sebagai satu agenda utama untuk mewujudkan Sabah yang sejahtera. Begitu juga dengan penyelesaian terhadap tanah rakyat, berorientasi kenaikan royalti menjadi 20%, pembasmian kemiskinan, menentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa, mengurangkan jurang, pembangunan bandar dan luar bandar, dan seterusnya menjaga alam sekitar. Kesemua perkara tersebut dengan jelas telah termaktub dalam manifesto Pakatan Rakyat, sama ada di peringkat pusat ataupun Pakatan Rakyat Negeri Sabah. Tema manifesto. Pertamanya, jika merujuk kepada tema, Pakatan Rakyat Sabah membawa tema Pakatan Harapan Rakyat Sabah. Manifesto ini menggambarkan Pakatan Rakyat Sabah yang membawa perjuangan sesuai dengan citra rakyat, manakala di dalamnya terdapat tema-tema yang berkaitan dengan kerajaan rakyat Sabah, kesejahteraan rakyat Sabah, ekonomi rakyat Sabah, dan juga persaudaraan rakyat Sabah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang tidak dimasukkan dalam manifesto Barisan Nasional tetapi terdapat dalam manifesto Pakatan Rakyat Sabah. Perkara-perkara tersebut antaranya ialah kedudukan Sabah dalam Malaysia. Pakatan Rakyat beriltizam untuk mempertahankan hak Sabah dan Sarawak dalam rangka perlembagaan Malaysia. Hal ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Kuching pada 16 September 2012. Polisi Kabutats. Pakatan Rakyat Sabah akan memastikan dasar ini dimasukkan sebagai salah satu mekanisme yang mengurangkan harga barangan di Sabah. Tapi kita lihat dalam manifesto Barisan Nasional tidak disebut yang ini. Seolah-olah mereka ini mempertahankan harga barang di Sabah itu terus meningkat. Begitu juga peranan Yayasan Sabah. Pakatan Rakyat Sabah ingin mengembalikan peranan asal Yayasan Sabah, khususnya untuk menawar beasiswa pendidikan kepada rakyat Sabah. Ini juga tidak disebut oleh manifesto Barisan Nasional. Malah ibu bapa yang mempunyai anak di overseas, khususnya di Egypt, asrama-asrama itu masih tidak dikurangkan iuran asramanya. Dan begitu juga perumahan mampu milik. Pakatan Rakyat Sabah mencadangkan dalam manifestonya untuk membina 50,000 buah rumah mampu milik bagi penggal pertama pemerintah negeri. Dan seterusnya, yang kelima, wujudkan semula lembaga padi Sabah. Pakatan Rakyat mencadangkan supaya lembaga padi Sabah diwujudkan semula bagi mengurus dan menjadikan Sabah sebagai sebuah negeri pengeluar padi dan beras yang berkualiti. Di samping itu, para petani juga akan dibela dengan mewujudkan badan ini. Sini memang kita sudah sepakat Pakatan Rakyat ini untuk mewujudkan lembaga padi Sabah yang kita memikirkan bahawa boleh menghasilkan peluang pekerjaan kepada orang-orang Sabah, khususnya manfaat kepada para petani. Begitu juga hal ehwal agama Islam. Pakatan Rakyat akan memperkasakan fungsi dan peranan Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam di samping memberi pembelaan dan kebajikan sewajarnya kepada semua institusi di bawahnya, termasuk murid, guru-guru, dan imam-imam. Ini boleh dilihat yang dikesampingkan oleh Barisan Nasional, khususnya sekolah-sekolah agama yang begitu daif. Dan Pakatan Rakyat insya-Allah akan berusaha untuk menaiktarapkan institusi ini. Berikutnya, yang ketujuh, peruntukan tambahan bagi institusi bukan Islam. Bagi menjamin kesaksamaan, Pakatan Rakyat akan memberi peruntukan tahunan bagi badan-badan bukan Islam dan institusi bukan Islam.
Seterusnya, pemantapan sektor pendidikan di Sabah. Pakatan Rakyat Sabah akan mewujudkan satu kementerian khusus yang disebut sebagai Kementerian Pendidikan Sabah bagi mengurus al-ehwal pendidikan di Sabah yang sudah jauh ketinggalan berbanding dengan semenanjung Malaysia. Ianya ada dinyatakan dalam buku Jingga Sabah. Seterusnya, asrama penjaga pesakit. Pakatan Rakyat Sabah mencadangkan pembinaan asrama di sekitar hospital-hospital seluruh Sabah untuk menampung keperluan penginapan kepada penjaga-penjaga pesakit dari luar kawasan. Dan seterusnya, yang ke-10, bantuan kepada persatuan bekas tentera dan polis yang berdaftar di Sabah. Pakatan Rakyat Sabah akan memberi geran bantuan tahunan kepada persatuan ini. Kalau dilihat secara perbandingan, manifesto dan tawaran Pakatan Rakyat Sabah lebih meyakinkan dan mempunyai pandangan jauh. Biarpun Pakatan Rakyat belum memerintah di Sabah, tetapi perjuangan untuk membela rakyat Sabah sudah nampak ketara. Kekuatan ting-ting ataupun pemikir-pemikir dalam Pakatan Rakyat khususnya di Sabah telah jauh mendahului perancangan Barisan Nasional. Barisan Nasional cuma setakat menciplak dan meniru segala tawaran dan janji Pakatan Rakyat di peringkat nasional dan negeri. Kalau dilihat dari segi tema sekalipun, Pakatan Rakyat memilih tema Pakatan Harapan Rakyat Sabah yang sudah cukup menggambarkan bahawa Pakatan Rakyatlah yang sepatutnya menjadi tulang belakang dalam pengurusan dan pentadbiran negeri ini. Secara keseluruhannya, Pakatan Rakyat Sabah menjanjikan sebuah pemerintahan yang bersih, tidak melakukan penyalahgunaan kuasa, merayatkan ekonomi negeri dan mengangkat hak dan martabat Sabah itu sendiri. Dan juga keyakinan kita kepada Pakatan Rakyat ini dengan kemasukan pemimpin-pemimpin besar Barisan Nasional yang baru-baru ini, seperti mana kemasukan mantan Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib ke dalam Pakatan Rakyat khususnya PAS itu Sabah.